Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Syarul Islam. Kita mulakan Stadium RTM pagi ini dengan laporan Tamasya Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Kontingen negara meneruskan rentak cemerlang, menambah beberapa lagi kilauan pingat emas pada saingan semalam. Lagu Negaraku terlebih dahulu berkumandang di Gymnasium Jiaoshan menerusi kejayaan jaguh powerlifting negara Bonnie Bunyal-Gustin yang menghadirkan emas kelima buat negara. Atlet kelahiran Sarawak itu berjaya melakukan angkatan seberat 230 kg dalam saingan 72 kg sekaligus memperbaharui rekod Tamasya. Rekod sebelum ini dipegang atlet Iran Rohallah Rostami dengan angkatan seberat 229 kg. Atlet negara dalam acara 400 meter T20 lelaki Muhammad Ammar Aiman Nur Azmi menampilkan larian memukau di Stadium Pusat Sukan Huanglong untuk emas ke-6 buat negara. Tambah cemerlang, catatan masa 47.60 saat dilakar beliau sekaligus memperbaharui rekod Tamasya dan memecah rekod Asia 47.80 saat yang sebelum ini dipegang atlet Iran Milad Ramazani. Kecemerlangan dua wakil lelaki itu diteruskan atlet bocah wanita Nur Askuzaimi Mat Salim menerusi acara individu wanita BC4. Askuzaimi mengatasi atlet dari China Zhi Meilin dengan keputusan 3-2 sekaligus mengesahkan emas ke-7 buat kontingen Malaysia. Momentum positif sejak hari pertama Tamasya ini berlangsung dilihat mampu merealisasikan sasaran 35 pingat yang ditetapkan Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Hari ini bakal berlangsung beberapa lagi acara yang turut berpotensi menambah koleksi pingat buat negara, antaranya berbasikal, tenis kerusi roda dan olahraga. Sementara itu, pemenang pingat emas kelima negara, Bonnie Bunyal-Gustin menyifatkan pencapaiannya pada edisi kali ini sebagai istimewa. Ini hasil kejayaan beliau melakukan angkatan seberat 230 kg dalam saingan 72 kg yang juga merupakan rekod baru Tamasya. Puas hati dengan pencapaian saya. Saya dah buat rekod untuk Asian Para Games yang dibuat oleh Rostami dulu 229. Ini saya break 230 tadi. Sangat bangga dengan pencapaian saya. Bonnie turut mendedikasikan pingat emas dimenangi buat abangnya Brian Yunus Gustin yang bersaing menerusi acara 80 kg. Ini merupakan penampilan kedua atlet kelahiran Serian Sarawak itu di Tamasya Para Asia. Atlet para olahraga negara Muhammad Ammar Aiman Nur Azmi menjadikan keluarga sebagai penyuntik semangat untuk menghadiahkan emas ke-6 negara. Lebih cemerlang, catatan masa 47.60 saat dilakar beliau berjaya memadam rekod Asia 47.80 saat yang sebelum ini dipegang atlet Iran. Saya berlari yang bermain di fikiran saya fikir saya lari nak gold medal, nak beri medal ni untuk rakyat Malaysia dengan family saya dan coach saya yang latih saya. Pingat perak saingan 400 meter T20 lelaki itu dimenangi atlet Indonesia Alvin Nomleni manakala Milad Ramazani terpaksa berpuas hati memperoleh gangsa. Dan berikut kedudukan pingat setakat 10 malam tadi. Saksikan. Penembak negara Jonathan Wong menjadi atlet ketiga Malaysia layak secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024. Pakar acara pistol itu layak ke Tamasya berkenaan selepas menduduki tempat keempat acara 10 meter air pistol dalam kejohanan menembak dunia di Changwon, Korea Selatan. Pada kejohanan berkenaan,
Jonathan terlepas kedudukan podium selepas tewas 0.9 mata kepada wakil dari India dalam aksi 10 meter air pistol lelaki. Namun dua pemenang pertama dan kedua dari China sebelum ini layak secara merit menyebabkan kota mereka diberikan kepada Jonathan. Ia akan menjadi penampilan keduanya dalam tamasya sukan terbesar dunia itu selepas melakukan penampilan pertama dalam edisi di Rio pada 2016. Jonathan 31 tahun akan menyertai dua lagi atlet negara dalam senarai berkenaan iaitu Bertrand Roderick Lises daripada sukan terjun dan Norsyah Zrin Latif daripada sukan pelayaran. Sementara itu, jurulatih menembak kebangsaan Muhammad Firdaus Abdul Rahim mengetahui Jonathan Wong layak ke Olimpik Paris selepas dimaklumkan oleh juri kejohanan menembak dunia di Changwon, Korea Selatan. Jadi kita tak perasan yang dua China ni dah dapat kota tu. Jadi kita pun macam terpinga-pinga. Aduh, panjang lagi lah nak kena buat sampai yang bulan 1 Jakarta tahun depan kan. Aduh, letak 0.1. Tapi syukur Alhamdulillah rezeki tu tak salah alamat. Dapat dekat John. So untuk 2023 ni memang paid off lah. Pemain golf wanita terkemuka negara Kelly Tan teruja kembali beraksi pada kejohanan Golf Maybank 2023 dari 26 hingga 29 Oktober ini. Pemain berusia 30 tahun itu menyifatkan dirinya semakin matang untuk memberi saingan sengit pada kejohanan yang mendapat pengiktirafan Persatuan Golf Profesional Wanita LPGA. It's just, at the end of the day, it's all about confidence boosting for me right now. And if I can play confidently, I know my game is good enough. And that's all I'm out here to do. Kali terakhir Kelly menyertai kejohanan LGPA di Malaysia ialah semasa kejohanan Sime Darby 2017. Kejohanan Golf Maybank 2023 menampilkan 68 pemain profesional dengan 10 tempat dihaskan untuk pemain Malaysia dan ASEAN. Saingan yang menawarkan hadiah wang tunai 4.32 juta ringgit itu akan berlangsung di Kuala Lumpur Golf and Country Club, Bukit Kiara. Baik, ini perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Asia ACL. Ketua Jurulatih Johor Jalul Takzim JDT, Seben Solari mengakui anak buahnya hilang fokus selepas diborosi gol awal berdepan gegasi Korea Selatan Ulsan Hyundai semalam. Ini sekaligus menyebabkan pasukannya ketinggalan 3 gol pada babak pertama hasil jaringan Seong Hyun dan Lewitson. Menurut jurulatih berusia 43 tahun itu, JDT mula mengimbangi perlawanan dan mencipta peluang bermula pada babak kedua. Beliau turut memuji semangat juang ditampilkan anak buahnya yang berjaya meledak 1 gol menerusi Bergson Dalfilzoa pada minit ke-53. Namun, selepas itu terpaksa akur dengan keampuhan benteng pertahanan juara edisi 2019 dan 2020 seterusnya tewas 1-3. Kemenangan itu membolehkan Ulsan Hyundai memintas JDT di kedudukan kedua kumpulan 1 dengan mengumpul 6 mata selepas 3 perlawanan. Sementara JDT berada di posisi bahaya selepas jatuh ke tempat ketiga dengan 3 mata. Ini pula perkembangan rugby Piala Dunia Perancis 2023. Jurulatih skuad rugby England, Richard Wigglesworth, mahu anak buahnya kekal fokus menjelang pertemuan dengan pasukan The Las Pumas pada penentuan tempat ketiga dan tempat keempat Sabtu ini. Ketika ditemui media, beliau berkata England harus mengetepikan kontroversi yang sedang melanda pasukan itu dan mengumpulkan segala tenaga bagi mengakhiri kempen Piala Dunia kali ini dengan bermaruah. Tambahnya, ia mungkin menjadi perlawanan terakhir bagi setengahnya yang bakal menamatkan karier sebagai pemain selepas ini. Sementara itu, beliau menerima baik keputusan World Rugby menyiasat dakwaan berkaitan cercaan berbau perkauman yang dilemparkan Bongi Nambi kepada pemainnya Tom Curry. Ia terjadi ketika The Roses kalah tipis pada perlawanan separuh akhir yang berkesudahan Springbok menang 16-15 melangkah ke final bertemu All Blacks bagi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi mereka di Jepun pada tahun 2019.
Saudara, sekian Stadium RTM terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan, penuhi harapan.